العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارنا. Kitab kita pakai terjemah Jawi Rumi ini kesurat 21. Kata Musannif rahimahullah ta'ala wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu ma huwa min al-a'radil bashariyyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyyah kal maradi wa nahwi. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu ma huwa min al-a'radil bashariyyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyyati kal maradi wa nahwihi. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia jua pemberian dia semata-mata masih mengadakan kita dan memberikan kelangsungan hayat pada kita, keberadaan kita atas muka bumi ini, berada alam syahadah ni untuk meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Taala. Alhamdulillah. Syukur kita dapat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Syukur kita diberikan kita mudah untuk taat, jauhkan daripada maksiat. Alhamdulillah. Syukur banyak diberikan kita kesedaran untuk mengaji, untuk ilmu. Alhamdulillah. Syukur diberikan hati kita sentiasa sedar dan ingat kepada dia. Alhamdulillah. Syukur dijadikan kita haloba untuk mencari ilmu. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kelapangan masa, kesihatan tubuh badan, afiat, boleh hadir subuh berjemaah. Alhamdulillah. Diberi pula kesempatan berada dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. 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 Semua nikmat-nikmat ni wajib kita kenal dan kenali. Semua nikmat ni tiada lain melainkan datang pada dia. Firman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tak ada apa nikmat yang ada di kalangan kamu, kata dia, melainkan semua daripada Allah. Tak ada apa keliling kita yang kita duk tengok dan apa yang kita boleh capai dan rasa, melainkan semuanya adalah min Allah. Kewajipan kita tauhidkan dia, istilahnya idrakkan dia, rasakan perasaan tu ke dia, hadir hati, tauhidkan dia. Hanya dia saja boleh beri. La mu'tiya wa la mani' illallah. Tiada siapa boleh beri dan siapa boleh halang pemberian melainkan Allah. Dan nak sebut syukur ni apa? Sedar kan, datang tu daripada dia mutlak, semata-mata daripada Allah, tanpa ada siapa bersekutu, berkongsi dalam pemberian ni. Apatah lagi nikmat-nikmat yang berupa nikmat primer dalam kehidupan kita, hidup, akal, ada kehendak, ada kederat, boleh mendengar, boleh melihat, boleh berkata-kata. Dia lebih penting daripada nikmat sekunda, makan, minum, bernafas. Bahkan ada saja atas muka bumi ini paling besar sekali nikmat-nikmat yang 7 yang asas yang Allah Ta'ala beri kat kita ni. Tiada siapa boleh kongsi beri hak tu melainkan Allah. Alhamdulillah. Syukur kita nak manfaatkan pertemuan pagi ni meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin. Terjemah daripada bacaan tadi tu, dia kata, dan harus pada hak mereka itu Rasul. Masuk hak ni zat, pada diri mereka itu Rasul. Masa kita duduk bicara ni,
nak sama bicara sifat-sifat Rasul. Jadi bila bicara sifat Rasul, maksudnya mesti ada zat Rasul. Bila ada zat Rasul, tak ada zat yang tanpa sifat. Satu kita bicara sifat Rasul. Adapun kat Rasul ni nak bicara zat dia, memang ada kitab bicara zat dia, dah bahkan menyifatkan zat Nabi-Nabi Rasul, khasnya zat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Nabi Rasulullah ni cerita zat lah, apa dia? Kulit dia putih kemerahan, musyarrabah bi khumra. Misalnya mata dia taklah budak sangat, taklah lepes sepet. Rambut dia macam mana, pipi dia macam mana, janggut dia macam mana, tinggi dia macam mana, telinga dia macam mana. Yang asal nak sebut, ada kitab khas yang memang cerita nak huraikan zat Nabi SAW. Cuma kita tak pernah tengok Rasulullah. Walaupun zat tu boleh diceritakan, kalau kata nak melukis lah macam mana rupa Rasulullah, kita takkan mampu nak lukis. Macam mana nak lukis sama orang? Pula tu kita nak pastikan yang ni kah muka Rasulullah betul-betul. Orang yang boleh memastikan macam ni lah muka Rasulullah, tu je yang boleh buat gitu. Sahabat boleh lah, inilah muka Rasulullah. Saya duduk ngaji dulu, ada guru sebut, misal tambah zaman-zaman kita lah ni, ada gambar-gambar tokoh-tokoh ulama Habib-Habib tu kan, ramai-ramai tu. Cuba tunjuk mana satu yang paling dekat dengan Rasulullah. Rasulullah pun ada pipi, dia pun ada mata, dia ada muka, ada janggut. Mana satu yang paling dekat dengan Rasulullah? Tak mampu kita. Pasal kita tak pernah tengok Rasulullah. Macam mana pun dia tak doa dan harapan disebut gak oleh tutup guru ulama kita, apa dia? Minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, walaupun kami tak pernah tengok Rasulullah di dunia ni, jangan bagi kami tak tengok Rasulullah nanti di akhirat. Macam mana kita nak dapat ada kebolehan dan limpah kurnia Allah Ta'ala untuk melihat dia di akhirat? Macam itulah kena ada kehalubaan untuk melihat Nabi SAW di akhirat esok. Ada pun nak boleh jumpa mimpi, jumpa Rasulullah, bukan senang nak jumpa mimpi. Kalau jumpa dalam keadaan jaga ni, nak pergi jumpa orang pun kerana orang biasa pun susah, nak pergi Mekah bukan senang zamanlah ni, contohlah kan. Pula tu walaupun bukan senang, tapi diusahakan boleh, dan kita boleh kenal mana satu Kaabah, mana Madinah, contoh itu. Tapi bila alam ghaib, mimpi, macam mana nak boleh mimpi? Macam mana pun ada ajaran-ajaran ulama-ulama kita mengajar macam mana, dan diatakan pengalaman mereka. Dengan sebab tu dimudahkan bagi mereka untuk bermimpi dengan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nisbah usaha dan ikhtiar, pergi tengok tu, pergi buat. Kalau tak mimpi pun, kewajipan kita iman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib i'tiqad pada dia dengan i'tiqad betul. Khasnya kita duk belajar nak sambung ni, sifat harus Rasul. Rasul semestinya di atas dia buat kerja besar, dia mesti perfect. Mesti perfect dari segi sifat wajib. Kita lepas bicara dah yang mesti, yang ni wajib pada dia, dan nyahkan yang ni akan menggagalkan misi dan visi dia. Dalam bab sifat wajib mustahil, jelas saya tak payah ulang tu katanya. Dan kena mantap ingat sungguh apa yang sepatutnya kena pada ada Nabi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah tu dengan huraian masing-masing. Nisbah saya sebut baru je. Begitu juga nyahkan betul-betul, tolakkan betul-betul apa saja sifat yang tak munasabah langsung nisbah pada Nabi Rasul. Bahkan kalau adalah ada dusta, ada menyembunyikan maklumat, ada khianat pada Nabi Rasul, yang ni tak layak jadi Nabi dan Rasul kan? Jadi apa yang kita nak sambung ni, apa dia? Dia ialah sifat harus bagi Rasul. CP senang je. Sifat harus Rasul apa? Iaitulah apa-apa sifat manusia. Pasal Rasul ni manusia. Kita syahadah apa? Wa asyhadu, aku saksi Muhammadan, anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad bukan Allah, kan?
Muhammad adalah Rasulullah, dia makhluk Allah. Ni kalau jasad Rasulullah adalah makhluk, roh Rasulullah pun makhluk. Roh kita bermakhluk, roh Rasulullah pun makhluk. Masih lagi roh, masih lagi makhluk. Takkan naiknya makhluk jadi martabat Tuhan, tak mungkin. Mustahil akliyah tu. Jadi bila kita mengaku anna Muhammadar Rasulullah, mestilah mengaku keadaan rusuliyah dia, keadaan dia jadi rasul satu. Bila rasuliyah, tentulah dia ada nabi, dan faham Muhammad Rasulullah, dia bukan Allah, tentulah dia makhluk. Bila dia makhluk, mesti ada sifat makhluk, dan dia pula manusia, keturunan daripada anak Adam, tentulah sifat manusia. Takkan dia bersifat dengan jasad, dia bersifat dengan sifat malaikat, ataupun jasad dia bersifat dengan sifat jin, kan? Dan dia manusia, anak basyarun, dan dia basyar ni, tentulah sifat dia sifat basyar, sifat manusia. Cuma walaupun sifat manusia, tu dia nak bagi panduan tu, sifat manusia yang dia akan bersifat ni, sifat manusia yang tidak menyebabkan kekurangan pada segala martabat yang tinggi, pada martabat Nabi Rasul itu. Tak mengurang dan mencacatkan martabat tinggi mereka. Martabat tinggi macam mana? Istilah kita disebut, kalau ada ciri-ciri yang ni dari sudut, walaupun yang ni adalah sifat kemanusiaan, tapi kalau ada hak ni, dia menjatuhkan kewibawaan Rasul dari sudut kesempurnaan dia, menjatuhkan, bahasa kita lah ni rasa, menjatuhkan maruah dia. Kita tak pakai selipar, okey tak? Contohlah kan, Nabi tak pakai selipar macam, pergi masuk pejabat, tak payah pakai selipar, dia kata gila orang ni, tak pakai selipar. Padahal tak pakai selipar bukan dosa. Masuk rumah lagi basuh lah, pun salah. Jimat sikit belajar, tak kena pakai selipar. Tak makan sup mahal-mahal tu, sikit lah dengan bahasa-bahasa gitu. Tapi bila tak pakai selipar, apa? Dia boleh menjatuhkan martabat. Tak pakai baju, tak pakai seluar lagi aku, tak tutup aurat, enggak masalah. Suka mengurat, itu buat dosa. Rasul takkan mengurat. Rasul takkan ada tiba-tiba syahwat pada orang perempuan. Tengok je sikit jadi, tengok aja orang perempuan apa, licin dahi. Itu bahasanya lah kan. Macam mana? Terbeliak punya mata tengok. Terus syok, kalau yang ni buat bini bagus ni. Macam tu Rasulullah. Kalau kita Tok Imam kalau perangai itu, Pakcik Daulah lah. Pakcik Daulah lagi. Dah lah berumur. Pantang tengok, ya ni kalau buat bini bagus ni. Tok Imam kami pun tak begini, ni memang gatal katanya. Kalau Tok Imam pun macam tu, takkan Nabi kita cakap gitu. Satu ada kita, ada isu-isu itu, ada orang yang tak faham konteks yang sepatutnya, kena letakkan bagaimana kedudukan Nabi dan Rasul ni. Dia mudah-mudah je boleh bahasa gitu. Tak ada hormat langsung, tak ada langsung nak jaga maruah yang ada pada Nabi Rasul yang sangat tinggi tu. Itu bab maruah. Begitu juga kalau bukan bab maruah ni, kata dia sifat manusia ni yang tidak akan menyebabkan kekurangan ni dari sudut mana? Jangan ada sampai ada panca indera mereka yang tercacat nanti, yang dengan sebab itu menyebabkan, menggagalkan mereka menyelesaikan misi dan visi sebagai Rasul. Yang bahasa misi-misi ni dalam kitab tak ada lah, itu bahasa saya lah, kan? Pasal itu istilahnya, atau kita sebut tadi, jatuh maruah ni, menjatuhkan martabat. Ada kecacatan dari sudut panca indera ni, yang ni menyebabkan apa yang nak disampaikan tu jadi tercedera, kan? Contoh dia beri, yang ni adalah sifat yang ada, boleh berlaku kamarat, seperti sakit. Rasul demam tak jatuh martabat. Tapi kalau demam tu sampai, kalau kata demam sakit tu sampai sakit mana? Sakit mata merah tak ada masalah. Tapi kalau buta, macam mana dia nak jumpa orang kalau dia buta? Kan? Satu, kalau ada cerita Nabi buta, masalah cerita tu. Cerita yang ada riwayat kata Nabi buta ni Nabi Yakub.
Tak betul. Nabi Yaqub tak buta. Ibyaddat ainahu ni, dia bukan buta. Dia ada satu selaput putih di mata dia, menyebabkan ada gangguan penglihatan sahaja. Dia bukan buta. Tak? Bukan buta. Pasal buta, dia taklah jatuhkan maruah. Tapi buta menyebabkan tak sempurna untuk dia buat kerja dakwah. Ada orang pula terpaksa pimpin dia untuk bawa pergi jumpa orang. Yang ni menggagalkan misi dan visi Rasul. Tu buta. Lagi apa? Mestilah jangan ada pada Rasul ni satu perkara ataupun ciri dan sifat yang meliarkan orang daripada menghampiri dia. Kalau Cik Dolah datang ni, kita kata, ni bau apa ni? Ni macam orang tak mandi. Oh, Pak Cik Dolah lagi kena ni. Dah sebut Cik Dolah ni, dia selalu kena. Macam? Kalau macam saya, orang kata, Ustaz ni dah pakai baju colour ni je, ridak ni, aku tak seminggu tak bertukar. Macam? Dia bukan apa masalah tak bertukar. Tapi, dia kalau tak bertukar tak ada masalah lagi. Tapi kalau bau busuk, kadang tak tukar baju pun tambah buat live. Dia kata duk pakai baju ni ya. Contohlah kan. Itu pun kadang jatuh maruah. Kan? Taklah menggagalkan misi dan visi, tapi kata tak ada baju lain ke? Nak cerita kalau Nabi dan Rasul ada hak tu macam mana? Satu, Nabi dan Rasul takkan bau busuk. Kalau takkan bau busuk, ada tak agak berkudir seluruh badan? Tapi diriwayatkan Nabi Ayub kata berkudir seluruh badan. Tak. Disebut oleh para ulama kita, memang dia sakit seluruh badan. Tapi bukan kudir. Yang kudir pula, kudir zahir, yang menyebabkan orang liar daripada untuk menghampiri dia. Dan istilahnya apa? Kembang tengkok. Itu bahasa kita lah. Kembang tengkok tak gamak nak bermuamalah dengan dia pasal jijik tengok kudir dia yang ada di seluruh badan. Bahkan kita sebut macam ni, ada orang jerawat batu ni penuh ni kat muka ni. Kita nak tengok orang yang kena tak gamak tengok. Tak gamak tengok muka dia. Kata apa? Huduh rupanya. Nabi Rasul takkan ada yang rupa huduh. Semua Nabi Rasul handsome. Semua Nabi Rasul fizikal cantik. Semua orang akan tertawan dengan fizikal Nabi dengan Rasul. Semua Nabi Rasul, bukan Nabi Muhammad SAW seorang saja. Tengok fizikal yang kata, kemas dia ni. Takkan ada benda-benda yang istilahnya orang tengok tu meliarkan dia daripada nak tengok dia. Satu saya kata tadi, kalau jerawat pun kita tak lalu nak tengok, tambah menenek muka dengan kudir, bukan kata muka, badan, kaki, kudir, kepala pun berkudir habis. Untuk busuk pula. Takkan gitu. Kita tengok pendakwah pakai baju collar pun hitam aja kan. Bau pun bau kambing aja. Ganggu dakwah. Orang kata apa? Pendakwah macam ni, macam mana orang nak contohi dia? Kalau macam ni pun tak ada, takkan Nabi Rasul berulat badan. Satu, kalau selalu yang dicerita, cerita yang istilahnya bersihkan cerita tu, memang dia sakit seluruh badan. Disebut oleh para ulama macam Nabi Ayub, dia memang sakit seluruh badan, tapi bukan kudir yang zahir yang meliarkan orang. Tapi dia ada sakit seluruh badan di bawah kulit. Bawah kulit tu maksudnya tak nampak kudir dia tu, sakit dia tu. Memang dia sakit. Pasal memang sabit kisah kata dia sakit. Baik, yang tu Nabi Yaqub, Nabi Ayub, nak sebut tentang cerita. Pasal cerita-cerita Nabi Rasul ni kalau kita perhati, kita mengaji tak betul, dapat maklumat pula, main ambil suka hati, nanti ada akidah kita tak betul dengan Nabi. Ni masalah ni. Ni lah. Cerita Nabi Musa. Apa dia? Pernah kata dia tersiut masa dia kecil-kecil, masa mula-mula Fir'aun nak test dia ni, entah yang ni apa, jatuhkan kerajaan aku. Dia bawa satu bekas, ada bara api, ada buah kurma, ulur dekat Nabi Musa. Nabi Musa nak ambil buah kurma, tapi ditepis pergi ambil bara api. Kalau ambil buah kurma, macam mana? Maksudnya budak ni cerdik.
Ambil bara api, tersiut lidah, bunyinya cerita tu. Cerita tu sahih tak tak tahu atau hal. Memang tak cerita riwayat, tapi ada cerita tu diriwayatkan. Masalah dia bukan cerita ambil buah kurma api tu. Tersiut lidah. Bila tersiut lidah, apa jadi? Dia cakap telur. Situ masalah. Bila telur macam mana? Dia akan menyebabkan liar orang daripada nak mendengar percakapan dia. Terus orang cakap pasih pun ada orang tak mau dengar. Tambah kalau telur. Kalau saya telur, saya tak kerti nak niru. Telur cakap berbelit-belit. Yang tu pun orang pening. Apa ni? Cakap belit-belit. Sat Tuhan atas langit, sat Tuhan turun pada langit. Sat turun di aras, kat langit ke aras, ke turun, dah turun tak ada naik pula. Berbelit-belit cakap. Contohlah kan. Memang berbelit, Wahabi berbelit. Sikitlah kesebab itu kan. Nabi Rasul takkan cakap berbelit-belit. Itu cakap pasih. Cuma berbelit-belit. Yang tu pun tak ada. Apatah lagi dia cakap telur ataupun sengor. Sengor lah nak bagi contoh. Cakap sengor macam mana? Penceramah ni cakap sedap tapi sengor. Macam mana? Agak-agak mula 100 orang, lepas tu seorang keluar. Agak-agak start sejam lalu tak dengar orang cakap sengor. Jenuh kita dengar, tak faham kita. Terus orang cakap dengan jelas pun orang tak apa dengar. Aku meluat dengar suara dia. Nabi Rasul macam mana? Suara dia mesti sangat lunak, tapi tak semualah macam suara Nabi Daud. Tapi takkan ada suara Nabi Rasul ni yang orang menyampah nak dengar dia punya suara dia tu. Tak. Suara dia mesti sangat terang, jelas, fasih, sedap. Ada orang berdalilkan ayat Quran, kata Nabi Musa telur. Dia kata, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan yusaddiquni. Dia kata, abang aku Nabi Harun ni lebih fasih bercakap daripada aku. Afsahu minni lisanan, lebih fasih daripada aku nisbah bercakap. Nisbah lisan maksudnya bercakap. Maksud lisan itu. Ulama bahas, memang ulama bicara lama dah. Maksud kata Nabi Musa tu abang dia lebih fasih bercakap. Abang dia lebih fasih bukan maksudnya dia telur. Pasal ada perkataan afsahu tu dipanggil isim tafdil. Isim tafdil ni madalla ala musyarakah wa ziyadah. Dia lah satu kalimah yang menunjukkan ada perkongsian sifat dan lebih. Dia ada makna superlatif. Afdalu, afsahu, lebih fasih. Kalau faham lebih fasih, maksudnya orang pertama fasih, yang ni fasih ni komparatif dalam bahasa Arab kan. Komparatif bahasa Inggeris satu. Kalau kita kata this better than this, apa makna this better than this one? Maksudnya this thing is good, this one is good. But better maksudnya lagi baik, this good, but better. Kalau tiga, good, tapi this the best. Itu maksud best, better. Itu afsahu. Apa maksudnya? Fasih. Tapi yang ni afsah, lebih fasih. Itu maksud tu. Jadi maksudnya abang dia lebih fasih, Nabi Musa fasih. Ada orang salah faham, dia kata Nabi Musa dengan Nabi Harun lebih fasih, Nabi Musa telur. Tak betul. Yang tu yang salah faham tu. Salah ambil faham di dalam Quran afsahu isim tafdil tu. Isim tafdil. Itu kisah Nabi Musa. Taklah bila telur tu cakap berbelit tu dosa. Tidak, dia bukan dosa, tapi dia meliarkan orang ramai. Apatah lagi Nabi bohong, dusta. Oh, tu lagi memang tak mungkin langsung. Nabi ni kaki maksiat. Lepas tu ada tak maksiat zahir, batin, ada hasad dengki. Ui, mana dia. Nabi Rasul ni orang yang sangat kasih pada umat. Tak ada benda dia fikir untuk dia punya manfaat. Bahkan apa yang dia buat semuanya untuk manfaat kepada umat. Dia sanggup bersusah payah, risau, doa, minta supaya Allah Ta'ala selamatkan umat dia.
Dia ni dengan diri dia pun makan minum pun dia tak kisah. Pasal apa? Pasal nak selamatkan orang. Yang tu adalah misi dia paling besar sekali dalam kehidupan. Dia lebih mementingkan orang lain daripada diri dia. Sampai tahap tu kan. Okey. Jadi sekali lalu sebut tu, kisah-kisah yang tak betul lah. Ada kisah buta, kisah sakit berkudir, lepas tu mulut telor atau seumpamanya. Yang tu sakit-sakit yang tak mungkin ada pada Nabi Rasul. Contoh selalu sebut dalam kitab, penyakit kusta, penyakit sopak. Mengapa sopak dengan kusta? Apa? Sopak kusta antara penyakit yang meliarkan orang. Orang jauh, orang tak nak dekat. Tengok pun kadang ada orang kemang tegak sekarang. Tu saya kata kalau muka penuh jerawat macam mana? Saya sebut ni pun kadang kemang belum tegak lah. Orang jauh lagi, orang tak mau. Ha? Orang jauh daripada kita. Orang tak mau dekat. Tambah bau busuk macam mana? Aku tak boleh duduk dekat dia. Kadang elan apa? Elan ubat gigi pun. Kata boleh sama-sama. Nafas dia berbau lah. Kan ada dulu elan dalam TV tu. Zaman saya kecil-kecil tu. So kurang sopan. Nafas dia berbau. Saya kira dia elan lah. Gunakanlah Colgate. Nafas anda tak berbau. Nafas berbau pun bermasalah. Tambah badan berbau. Betul? Ketiak berbau. Yang ni tambah lalu sebelah ni macam bau kambing ada ni. Tambah baju berbau, tambah berkudir. Tengok pun orang dah kemang tengkok dah. Boleh macam tu kan? Tu saya kata jangan kata berkudir. Jerawat kita tengok penuh muka pun. Aku tak boleh tengok muka dia. Kemang aku. Geli kelemahan. Hingus meleleh je pun. Bukan dosa. Hingus yang meleleh. Macam mana? Misai ni panjang tutup mulut ni. Macam mana? Kita tengok aku geli tengok misai dia. Kalau diminum tu penapis teh misai dia. Kan geli. Kita tengok gigi berulat pun macam gigi ni. Buruk kan, hitam katalah kita. Aku tengok gigi dia, tak selesa betul tengok gigi dia ni. Takkan dia tak gosok gigi. Tengok gigi dia kuning. Tengok gigi kuning pun orang tak boleh tengok lah. Takkanlah Nabi Rasul berulat. Okay. Walaupun tengok satu sudut kita dengar Nabi Ayub ni berkudir badan dia sampai dia jatuh, dia sujud, lepas tu ulat pun jatuh, dia bangun, lepas tu macam mana? Dia ambil ulat tu, dibubuh di atas kepala dia. Ini cerita-cerita tengok satu sudut macam bagus. Tak mana bagus? Dia sabar dengan kesakitan yang ditemui, tapi ada masalah. Tak mana? Dan tu dia meliarkan orang. Dia meliarkan orang. Jadi itu istilahnya sifat-sifat kemanusiaan, tapi dia naqsin fi maratibihim. Dibawa pada naqas, kecacatan pada martabat mereka. Sama ada kecacatan dari sudut marwah ataupun kecacatan dari sudut yang ni menyebabkan meliarkan orang daripada menghampiri mereka, yang menyebabkan gagal misi mereka sebagai rasul. Dia tak boleh nak dakwah. Pasal apa? Awal-awal lagi orang dah tolak dia dengan sebab perkara ni istilahnya aib pada pendakwah. Pendakwah saja pun dah aib, apatah lagi Nabi, apatah lagi Rasul, apatah lagi ulul azmi. Satu Allah Ta'ala jadikan Nabi-Nabi Rasul macam mana? Semua ada kelebihan. Fizikal memang cantik. Satu kalau lawa, masyhur sangat Nabi Yusuf sampai orang terpotong jari. Nabi Daud suara sedap macam mana? Burung terbang boleh terhenti. Macam tu dia punya tu. Nabi Musa punya kuat, bulu roma dia tembus baju. Bulu roma dia ni kalau pakai baju ni tembus ni macam duri. Dia duri landak tak tembus. Ni pacak ni. Meremang pula sejuk tu tembus baju. Seorang dia boleh angkat tudung telaga yang 40 orang nak usung, dia boleh angkat seorang dia. Tu gagah dia. Dia tak cerita. Nabi Rasul ni cerita semua kalau ikut sifat dia semua gagah-gagah, perkasa, orang tengok. Anak Nabi Shu'aib waktu Nabi Musa bagi minum kambing-kambing dia dengan buka tudung telaga tu, dengan sifat dia yang terpuji apa dia, tak pandang langsung anak Nabi Shu'aib ni. Bila dia balik bagi tahu ke ayah dia, selalu balik lambat. Seorang perempuan jadi kepala kambing, selalu terkemudian lah, orang lain semua orang lelaki. Ni anak Nabi Shu'aib, perempuan jaga kambing.
Selalu balik lambat ni balik awal. Balik awal mereka ni. Mana tak balik awal ya? Kata dia tadi ada orang tolong bukakan telaga. Baik orangnya. Kalau ayah nak upah orang kerja macam ni. Kata dia, inna khayra man istajartal qawiyul amin. Orang ni kuat, badan gagah ya. Siapa? Orang ambil 40 orang, dia angkat seorang dia. Kuat tubuhnya, qawi, amin. Orangnya memang amanah ya. Dia tak pandang pun saya. Kita boleh perasan tambah orang perempuan. Dia perasan orang jantan pandang dia. Dia tengok Nabi Musa ni, anak Nabi Shu'aib ni, tengok macam mana? Tak pandang dia langsung. Tak pandang dia langsung. Tu yang bila dicadang ke ayah dia kata, panggil orang tu. Malik mai rumah. Nabi Shu'aib, Nabi Musa masa tu tak Nabi lagi lah. Tak dapat wahyu lagi. Ajak mai rumah. Lalu pandang basi. Siapa nak duduk depan? Orang lelaki ke perempuan? Asalnya memang anak Nabi Shu'aib duduk depan. Engkau pergi jalan, aku ikut. Bila dah orang perempuan duduk depan, apa masalah? Angin tiup, terselak. Nabi Musa kata, macam ni ya. Engkau duduk belakang aku, aku duduk depan. Engkau bagi tahu aku kanan kiri. Nak kata apa? Dia qawi, amin. Orang yang amanah sungguh. Jaga sungguh penglihatan, pendengaran apa. Ni siapa? Nabi Rasul. Takkan Nabi Rasul mata keranjang. Yang ni cerita-cerita yang kalau kita tengok ada orang dia tak belajar bab disiplin, bab akidah pada Nabi Rasul ni, mereka akan cerita kat Nabi Rasul ni ikut dah dia. Kita dengar mulut lesya orang kata, tampar ke sekali ya. Pasal apa? Dia cakap ikut dah dia. Tak ada langsung adab, tak ada langsung akhlak. Dia tak tahu macam mana garis sempadan untuk dia nak membahasakan kepada Nabi Rasul. Satu malam saya sebut, tutup guru kita duk mengajar, walaupun ada hadis kata Rasulullah buang air kecil tu, dia sebut Rasulullah ada ketika sekali dia pernah buang air kecil tak berdiri. Yang tu pun dia tak sebut. Tak berdiri, tak duduk. Dia tak sebut berdiri tu. Pasal apa? Nak jaga bahasa tu. Sampai macam tu lah. Itu kat Nabi, itu jugalah dalam bab ketuhanan. Apatah lagi jaga sangat. Jangan ada bahasa-bahasa yang istilahnya buruk adab dengan Allah Ta'ala. Apatah lagi menisbahkan perkara tak sepatutnya pada dia. Yang sepatutnya sifat-sifat dan ciri-ciri yang tak selayaknya ditanzihkan pada dia tu, hendaklah ditanzihkan dan tak dinisbah pada dia sama sekali. Dan kalau ada yang boleh bawa waham, dia tak akan cerita yang tu pada orang awam khasnya, yang menyebabkan orang akan tergelincir dan jatuh gaung, masuk parit akidah, salah faham dia dalam bab ketuhanan. Orang yang kalau Nabi Rasul apatah lagi, dia takkan cerita macam tu. Kalau orang kata kalau ada dalam Quran, kalau nak jumpa Quran bahasa tinggi kena faham. Quran bahasa tinggi, hadis Nabi bahasa tinggi, tu panjanglah bahas itu. Ada bab tu kata kena mengaji, tak boleh macam mana nak sebut lah, doa lah banyak, mudah-mudahan taklah pelihara kita. Zaman kita lah ni memang cabaran besar sangat, nisbah nak dapat pahaman Islam betul-betul ni, Allah, memang cabaran. Saya ngaji, tak usah ngaji tinggi-tinggi macam ni ya. Cabaran besar kita nak kata apa? Tak payah cerita bab tauhid, cerita bab baca Quran ni sudahlah. Berapa orang yang betul-betul boleh baca Quran melepasi standard SOP, yang ni bacaan yang diiktiraf. Al-Quran satu tajwid ni satu pelajaran yang common, semua orang belajar. Budak-budak alif bata mesti ada guru ajar, mesti. Tapi tauhid belum tentu ada orang ajar tauhid. Elok saya sebut. Tauhid belum tentu kita ada jumpa guru, aku nak ajar engkau Tuhan kita satu. Allah mukhalafah lil hawadis. Jangan kau tak tahu. Dia takkan serupa dengan makhluk. Tak serupa sudut mana? Dia ada, kita tak ada. Mana serupa? Ini ada, kita diadakan, asal kita tak ada. Allah asal dia memang ada. Allah asal dia qadim. Kita asal kita Adam. Asal kita tak ada.
Allah sentiasa kekal, tak akan berubah oleh dia. Orang nak ajar akidah, jarang nak jumpa kita mengaji personally orang ajar akidah. Tapi baca ni nun mati ni, dengung. Ni tak dengung, ni pendek. Salah tu. Rata-rata orang belajar hukum baca Quran. Tu pun berapa orang yang boleh baca dengan SOP standard. Orang yang tidak bacaan kau sahih betul. Nak sebut prinsip kan. Tapi ramai orang duk dakwa akidah dia betul. Baca Quran pun masalah. Macam mana pula apatah lagi akidah. Nak sebut tang panduan tu lah. Kalau kata Quran pun kau tak pernah berguru, macam mana nak berguru tauhid? Lagi susah. Orang yang kalau Quran pun tak boleh mengaji, alif bata pun tak kenal, dia tak pernah berguru. Agak-agak masa bila dia berguru dengan ilmu tauhid? Masa bila dia berguru ilmu fiqah? Tambah bila berguru dengan tasawuf? Bila berguru tarikat? Sikitlah dengan bahasa gitu kan. Bila? Habis-habis nak tarikat, itu satu. Habis-habis nak dakwa ada atau tauhid. Baca Quran pun kelang kabut. Sikitlah dengan bahasa gitu kan. Dan tu nak sebut prinsip-prinsip kita lah ni sebab belajar ni, yang kita kena kenali diri kita, di mana aib kita. Jadi aib kita nak sebut inilah, kalau Quran pun kita baca kelang kabut, tauhid agak-agak macam mana? Okey ke KO? Yang tu yang wajib semak tu. Khasnya kita cerita bab Rasul. Memang pernah dengar sidik amanat tabligh Pautanah, tapi sejauh mana kita belajar huraian dia sikit sana. Satu, alhamdulillah syukur kita duduk kalangan ulama-ulama Melayu yang dah ajar kita dengan ajaran betul ni. Ada common knowledge yang kita dah dapat sidik amanat tabligh Pautanah tu, tapi kita tak dapat further information. Baru belajar level 1 berhenti. Patutnya kena duduk level 7, level 8. Kalau darjah pun darjah 1 berhenti, tak masuk darjah 6, agak-agak macam mana kepandaian. Tu sekolah rendah tak masuk sekolah menengah pula, agak-agak macam mana kemahiran. Yang ni baru darjah 1 sidik amanah tabligh Pautanah. Lepas tu dah rasa bijak laksana dah. Dah pandai dah segala agama Islam. Baru wujud kidam bakok mukhalafah lil hadis, dah rasa pandai. Lepas tu dah tak nak ngaji dah sifat 20. Lepas tu kata yang ni falsafah. Ketampur lagi. Sikitlah. Saya tak boleh, saya bengar sikit. Itulah ayat saya keluar, tampur je. Tak pernah pun menampur orang. Semua hidup saya tak pernah menampur orang. Tapi sikit-sikit menampur je. Dia keram tu. Tak pernah menampur orang. Nak try boleh. Penampur saya ni, try penumbuk saya dulu, baru tahu menampur tu ke mana. Baik. Mudah je tu. InsyaAllah untuk faham sifat arus bagi Rasul. Jaga. Saya pernah jumpa ada golongan sesat, tapi yang ni jumpa dalam Facebook lah. Dia kata apa? Nabi Muhammad ni dapat anak bukan pasal dia lelaki, yang macam mana orang lelaki biasa berkahwin apa. Dia dapat anak dengan Siti Khadijah ni. Siti Khadijah dapat anak ni macam mana Siti Maryam dapat Nabi Isa. Bukan pasal digauli oleh Nabi Muhammad. Kita dengar pelik lah, ada orang macam ni lah. Tujuan dia pasal apa? Pasal kata dia sifat orang lelaki menggauli wanita ni pada dia satu perkara yang menjijikkan. Nabi takkan macam ni. Ada pula yang faham macam tu. Lah, kalau Nabi bukan macam tu, macam mana? Macam tu yang bila bersoal macam mana dapat anak. Siti Khadijah dapat anak, macam mana Siti Maryam dapat Nabi Isa. Macam itulah Siti Khadijah dapat anak daripada Rasulullah. Itu bapaknya siapa? Nabi Isa memang tak ada bapak. Betul? Anak Siti Sayyidah Fatimah bapaknya Rasulullah. Macam mana boleh bapaknya Rasulullah tapi Rasulullah tak pakai isteri dia? Ada orang yang dia menganggap dengan berkahwin ni dia satu perkara jijik. Lah, yang salah tu zina. Bersama suami isteri bukan benda jijik. Benda tu memang sifat manusia yang memang sifat kemanusiaan lah. Kita belajar hadis pun ada lah. Rasulullah ada ketika dia sembahyang subuh, bila dah azan nak sembahyang subuh, nak jadi imam, dia keluar tu Rasulullah boleh tengok, para sahabat boleh nampak air masih menitik jatuh daripada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa?
kesan dia mandi hadas. Maksudnya apa? Bersama suami isteri lah. Jadi bukan benda tu benda jijik. Yang salah ni buat benda haram. Ada orang yang sampai dia nak takdis, nak menyucikan Nabi ni sampai tak pakai perempuan langsung. Ada pula. Bukan tak baca buku, tak mengaji. Buku baca ni satu hal, tapi kot dia ada salah baca tu kot. Salah baca. Ataupun baca India punya, tara baca punya orang. Macam tu kan kot. Bahasa itu senang. Baik. Situ dulu. Ada soalan? Boleh? Harus Rasul ni. Ya, betul. Ya. Nak sampel lah. Tidak boleh cerita. Allah Ta'ala takkan pilih orang lolak untuk jadi Nabi Rasul. Kita pun takkan pilih utusan kita jadi orang lolak. Kalau saya jadi mudir, takkan saya nak jadi ketua, nak lantik ketua pelajar, hak pelajar lolak. Ketua pelajar. Satu Quran sebut macam mana? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Ta'ala dia amat mengetahui haitsu zaman bila, waktu bila, orang mana untuk diletakkan Nabi dan Rasul ni. Nak bagi penutup tak penutup ke apa syariat, mana penutup tak penutup ke, dia a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Satu, dia tak akan buat benda lolak. Siapa yang dilantik tu takkan lolak. Allah sendiri takkan ada benda yang istilahnya mencacat, mencederakan dia dalam bab ketuhanan. Subhanallah. Macam mana sempurnanya Allah Ta'ala, macam tu dia akan lantik Nabi dan Rasul dia yang sangat sempurna. Prinsip masih betul. Prinsip masih betul. Kita belajar ni, belajar prinsip ni. Belajar prinsip. Satu, kalau ada dengar maklumat-maklumat tak betul tu, ensure yourself you get the information from the right person. Punya orang putih sikit lah. Saya selalu pesan itu dulu. Ni pun 2-3 kali ni dia sebut balik benda tu. Baik. Tak ada soalan kalau sambung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhanu wujubi sidqihim alaihimus salatu wassalamu fali'annahum law lam yasduqu lalazimal kadhibu fi khabarihi ta'ala litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizatin nazilati manzilata qawlihi ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Baik, macam mana tertib lepas kita belajar bab ketuhanan, dah dicerita sifat Tuhan, wajib, mustahil, harus, burhan. Yang ni nak cerita burhan bab Rasul pula. Sifat, wajib, mustahil, harus bagi Rasul, burhan. Kaedah kita belajar ta'rif burhan, macam mana lepas lah burhan ni. Dia bahasa terjemah mudah, burhan dalil. Cuma tak dipanggil burhan dalam kaedah bahasa Arab ni, melainkan burhan dialah dalil akli. Dialah dilalah akliyah. Kaedah menggunakan metodologi berfikir untuk mensabitkan keputusan. Lepas tu tak dipanggil burhan, mesti dia melalui sistem menyusun sekurang-kurangnya 2 rangkai kata ayat dengan kaifiat dan cara tertentu. Ada besar ilmu dia nak belajar itu, untuk menghasilkan natijah yang jitu. Yang ni panggil burhan. Burhan. Pasal contoh saya ngaji dulu pun saya diberi contoh macam ni, saya pun nak bagi contoh ini. Cuma contoh bab ketuhanan ni kadang kita jangan dengar. Contoh bab fiqh mudahan. Arak memabukkan tak? Betul tak? Arak memabukkan. Nama arak ni minuman memabukkan lah kan. Setiap yang memabukkan haram tak? Arak memabukkan. Setiap yang memabukkan haram. Arak haram. Genustat mabuk tak? Mabuk. Genustat memabukkan. Setiap yang memabukkan haram, maka genustat haram. Siap. Mabuk ni hilang akal dia. Mabuk adalah menghilangkan akal. Mabuk adalah haram, menghilangkan akal adalah haram.
Haram menghilangkan akal. Menghilangkan akal dengan sengaja adalah haram. Walaupun tak mabuk. Tu lah. Walaupun tak mabuk. Dadah ambil dadah bukan mabuk. Tapi hilang akal. Isap gam, hilang akal. Contoh. Saya ngaji Tok Guru sebut. Yang ni bukan isap dam. Isap dam. Bukan isap gam, bukan minum ketum, bukan dadah. Apa dia? Panggil jin masuk dalam badan. Oh. Hamba tahu kedatangan Tuhan hamba. Dia panggil jin masuk dalam badan dia. Dia dah tak tahu apa dah. Haram panggil jin masuk dalam badan. Maksud apa? Maksud apa? Maksud apa? Menghilangkan akal. Ulama kita cara ambil faham dia jelas. Saya nak ajar burhan tu. Saya nak ajar burhan tu. Cara berfikir tu. Cara dia susun ayat, cara dia ambil hukum tu. Cara susun tu. Mantap cara dia man. Dia memang cara berfikir, kaedah qiyasiyah dia. Masya Allah. Di luar daripada keupayaan kita yang lembab-lembab ni. Satu, kita ambil ulama. Bukan tepikan Quran hadis. Quran hadis bahan mentah yang perlu diproses. Kita ambil hukum agama yang telah diproses oleh orang cerdik pandai. Cerdik pandai kita semestinya ulama mujtahid. Kita mengiktiraf ketokohan mereka kan. Dan di atas iktiraf ketokohan mereka, pakailah ilmu mereka. Ada orang dia boleh kata Imam Asy-Syafi'i ni pendapat-pendapat dia semua menyusahkan orang. Ada satu orang ahli majlis fatwa negeri Pasir Pendengung. Kita dengar daripada jauh, yang tu pun lari-lari kita lompat lutut kita bagi. Geramlah dengar. Oh, dalam masa yang sama dia buat pula sembang santai. Masa bila kita bid'ahkan orang? Masa bila kita duk kutuk-kutuk imam? Berbulunya teman dengar. Berlakon. Dia nak istilah apa? Nak clarify balik apa yang dia dah cakap tu kan. Dia telajak tu. Masa bila kita kata semua ni bid'ah sesat? Oh, dia yang duk ulang-ulangkan hadis kullu bid'ah. Ini semua bid'ah. Baca hadis pun bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Kullu dalalatin finnar. Udah sebut-sebut macam tu habis-habis. Mana video? Kata dia, yang kami duk bercakap gini. Tanpa lagi. Bukti dia pengikut dia. Cakap pun tak belit. Tak boleh. Geram macam tu. Geram. Jagalah, hati-hatilah itu. Jadi asal saya nak sebut burhan. Baik, di atas kita bicara sifat Rasul ni, ada apa bukti kata dia wajib benar, sidik. Kenapa Nabi Rasul mesti benar? Di sebab maklumat kita dah belajar. Apa dia? Memang benar, mustahil dusta. Kita wajib benar, berdosa berdusta. Mereka wajib benar, mustahil dusta. Kenapa sampai tahap mustahil? Kenapa? Apa hujahnya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Sadaqa rasuluh, sadaqallahu wa rasuluhu. Benarlah Allah dan benarlah Rasul dia. Kenyataan Quran kan. Cuma nak dilalah Quran, dilalah nak ambil bahasa Arab ni, bukan semua orang senang. Didatangkan dengan kaedah burhan. Itu yang didatangkan kaedah akli. Saya dah cerita awal-awal kitab lagi, dia kata kitab yang kita baca ni, ulama ni dia bukan mengenepikan dalil Quran hadis kan. Tapi dia nak menunjukkan dalil Quran hadis, tak semua orang boleh faham dilalah Quran dan hadis. Nak memahamkan lafaz macam ni makna macam ni, lafaz macam ni makna macam ni, usulub macam ni makna macam ni, syarat jawab macam ni makna macam ni kan. Ada ina taukid dilalah dia macam ni. Tak semua orang boleh faham macam tu. Dilalah ismiyah makna macam ni, dilalah fi'liyah macam ni, jar majrur ta'alluq mahzuf, ta'alluq ismiyah macam ni, ta'alluq fi'liyah macam ni. Bukan semua orang boleh faham ta'alluq tu. Jangan kata orang awam, ustaz orang kadang tak faham. Kasar sikit lah sebut tu kan. Macam nak membodohkan orang je. Memang ramai pun orang bodoh dalam bab itu. Maksudnya ahli dia saja yang kenal nak memaham macam mana nak memaham dilalah. Ada orang dia ingat Quran ni bodoh-bodoh faham, baca terjemah faham dah. Mana maunya. Quran bukan begitu. Quran ada disiplin dia. Ada disiplin. Bahkan ada orang dah mengaji 20 tahun, 30 tahun belum tentu boleh faham macam mana dilalah yang ada dalam Quran.
Yang tu pun kadang-kadang silap lagi ambil faham dilalah dalam Quran. Apatah lagi tak pernah belajar Arab asal langsung, tiba-tiba baca Quran, baca hadis, ambil terjemah aja faham. Lepas tu keluar hukum, hurai ikut kepala otak sendiri. Sedia tempat dalam neraka tu. Na'udzubillah. Pasal ada ancaman bab-bab macam tu kan. Jadi asal nak sebut tu yang ulama kita, benda yang lebih relevan untuk diajar di atas, bukan semua orang boleh memahamkan dilalah Quran dan hadis, tu yang didatangkan burhan. Datangkan kaedah akal. Pasal akal, benda yang memang Allah Ta'ala dijadikan kita, tambah dah balik berakal. Akal memang ada. Ilmu bahasa Arab belum tentu semua orang ada. Walaupun ngaji bahasa Arab, walaupun Pak Arab, belum tentu boleh pandai dilalah dengan bahasa Arab. Tapi akal macam mana? Akal ni kau tak dengan sebab berakal lah jadi manusia. Jadi apa alat yang mudah untuk ajar manusia? Akal. Allah Ta'ala nak bagi manusia ni supaya beriman dengan Nabi Rasul pun, datangkan apa? Datangkan burhan. Datangkan mukjizat. Mukjizat tu adalah burhan kaedah akal berfikir. Kalaulah benda pelik dan luar biasa macam ni, yang tak ada siapa boleh buat melainkan Tuhan aja yang boleh buat macam ni, yang dibenarkan untuk berlaku perkara macam ni, yang ni memang benar Nabi dan Rasul. Jadi digunakan kaedah akliah. Satu, ada perbincangan kalau dalam bab-bab mukjizat ni, apa dia? Sihir, jagalah. Kenalilah sihir dengan mukjizat. Pasal antara kaedah orang untuk membuktikan kebenaran dia dijadikan benda-benda pelik dan luar biasa untuk menarik perhatian orang ramai, membenarkan apa kata-kata dia. Kalau dijual produk, orang akan beli produk dia pasal dia boleh tunjuk benda yang pelik dan luar biasa. Betul lah dia cakap. Tu uslub orang Ta'ala bagi burhan untuk manusia menerima Nabi-Nabi dan Rasul. Tapi Nabi Rasul betul burhan dia pasal dia mukjizat. Tapi ramai tutup bomo, apa orang jual ubat pakai hari lah apa dan sebagainya. Yang elan-elan TV pun macam-macam tunjuk macam mana benda pelik yang luar biasa, tapi rupa-rupanya mainan video dan media lah. Contohlah kan. Ataupun sihir sebenarnya, jin sebenarnya. Orang terpukau tengok macam mana, betul lah laku barang dia. Nak sebut prinsip tu diguna. Padahal dia bukan hujah akliah pun. Kadang-kadang gunakan faktor adat aja, ataupun faktor tipu sikit, guna silap mata untuk melakukan perniagaan dia dan apa yang dia nak jual dengan harta benda. Sikit sana. Jadi Allah Ta'ala nak tunjuk prinsip didatangkan untuk membuktikan sesuatu. Tu yang ulama kita menggunakan kaedah burhan. Siapa? Allah SWT sendiri menggunakan kaedah burhan untuk kita boleh faham kenai dia, kenai Nabi dia dan Rasul dia. Bila kaedah burhan, kaedah apa? Kaedah akli, kaedah metodologi berfikir. Baik, jadi apa dia bukti kata Nabi Rasul benar? Apa cara berfikir dia? Macam ni. Kalaulah tak benar, nescaya dusta. Itu je prinsip asal. Kalau dia tak betul, tentu dia bohong. Kalau bohong, boleh ke jadi bohong kat Nabi Rasul? Ni. Bila dusta nanti, dustalah juga perkabaran Allah Ta'ala. Tentulah Quran pun dusta. Boleh ke Quran dusta? Quran tak betul. Allah Ta'ala kata kami pelihara. Jadi Quran betul lah. Kalau Quran betul, tu kan cerita Quran betul tak? Mesti betul. Lagi pun kata dia, Allah Ta'ala membenarkan Nabi Rasul ni dengan mukjizat. Itu kata bukti Nabi Rasul ni betul. Dan betul pun hanya ada partition saja betul. Betul tempat tertentu kan? Tak. Nabi Rasul ni dia memang sidqun. Dia bukan sadiqun, tapi sidqun. Sikit dengan bahasa itu. Apa beza sadiq dengan sidqun? Datang dengan masdar dengan isim fa'il. Wa na'atu bi masdarin katsira fatalzamul ifrada wat tadhkira. Dan Al-Fiqh disebut prinsipnya itu. Ni uslub nahwu sikit. Kalau datang dengan masdar, dia makna lagi mubalaghah daripada datangkan dengan isim fa'il. Allah Ta'ala sifat dia apa? Al-adl. Adil, adlu. Tak datang dengan adil, tapi datang adlu. Datang dengan masdar menunjukkan mubalaghah dari segi bab adil. Tu yang saya cerita tu di dalam bahasa sikit. Boleh faham saya sebut apa? Boleh. Apa beza adil dengan adlu? Boleh faham? Faham? Apa beza sadiq dengan sidku? Boleh faham?
Itulah jenuh nak kena hurai mak. Itu tera duk dengar ngaji tu. Tak pernah dengar huraian macam tu, tak konsep macam tu. Itu di dalam cara bahasa tu. Memang SPM memang tak ada. Orang ambil staff pun tak mengaji kat tu. Saya pernah mengajar staff satu, saya tahu kan. Mana ada staff tak mengaji benda itu. Orang pondok yang mengaji tu. Apa beza antara fa'il, sifatu musyabahah, amsilatu mubalaghah? Mana satu? Bukan senang. Orang yang mengaji je reti. Biasanya orang pondok. Cakap macam tu tak kira orang marah. Tu pun salah cara bercakap pun baru juga dia malu. Karu dia meh. Dia tu ialah macam dia yang pandai sangat. Kalau kau tak percaya aku pandai, aku tanya lagi kau tak reti, sahlah terbuktilah kau tu bodoh kan. Tu jadi kelahi. Baik. Balik pada soalan tadi lah. Apa beza antara sadiq dengan sidku? Sadiq ni orang benar. Isim fa'il ni, dia asal makna dia madalla ala hudus wa tajaddud. Itulah kena cerita maksud lagi. Dia menunjukkan benda tu baru ada, sebelum ni tak ada. Tapi kalau datang dengan masdar, dia menunjukkan subut wa dawam. Maksudnya benda tu memang kekal, ada. Subut wa dawam tu makna dengan masdar. Satu kalau sebut adlu. Adlu ni kalau terjemah kita keadilan. Dia keadilan. Dia seorang yang adil. Bahasa Melayu dia tak ada uslub tu. Satu, kita tak bisa dengar dengan bahasa Malaysia SPM. Ni kaedah bahasa Arab ni. Dia seorang yang adil dengan keadilan. Dia keadilan. Mana sedap? Mana lagi dalam bahasa? Kaedah bahasa Arab sebut dengan dia ni keadilan. Dia seorang yang adil. Dia keadilan tu lagi dalam bahasa dia dan lagi kuat makna adil dia daripada dia seorang yang adil. Tu huwal adlu, huwas sidqu. Berbanding dengan huwas sadiqu. Bukan maksudnya sadiqu tak dipakai langsung pada Rasulullah, bukan maksud dia macam tu. Tapi menggunakan as-sidqu pada Nabi. Dia menunjukkan satu sifat benar yang memang benar tu, seolah-olah kebenaran tu diri dia, batang tubuh dia tu adalah benar. Itu maksud dia. Dia punya bahasa, di dalam bahasa tu kata, dia lah bahasa kena tengok dengan uslub Arabiah, uslub Arab. Tapi kalau kaedah-kaedah burhan, dia bukan perlu kaedah bahasa. Kerti tak kerti mikir. Kalau Allah Ta'ala bagi mukjizat tak? Apa maksudnya? Allah Ta'ala support Nabi Rasul. Kalau kata Allah Ta'ala tak support Nabi Rasul, katalah kaburnya bulan terbelah, tak terbelah bulan, tak jatuh maruah dia. Dia malu kan depan orang ramai. Macam Nabi Soleh, kau ni minta, kalau kau benar Nabi Rasul, kau minta ni, ada batu ni keluar unta. Minta doa, ya Allah, kau aku nak minta ni keluarkan unta daripada batu ni. Belah, keluar unta betul. Besar pula tu. Pula tu dia bagi ancaman, dah kau orang yang minta unta ni keluar, kau kena jagalah unta ni elok-elok, jangan cedera dan buat apa-apa yang menyakiti unta ni. Naqatallahi wa suqiyaha, jaga unta ni dan jaga minum dia. Dan rahmat Allah Ta'ala bagi unta ni diminum, apa dia? Air telaga kampung tu kalau diminum habis surut, orang kampung tak boleh minum. Unta buat apa? Minum susu dia. Unta betina. Tapi punya jahatnya orang-orang kafir ni, kalau dah terbukti benar, apa dia? Punya degil akliyah dah bagi, macam mana? Dia sebelah unta tu. Pakai zabuhu fa'aqaruha. Dia dustakan Nabi, dah bawa mukjizat tu. Dia bangkang lagi, sembelihlah unta. Datang ancaman Allah Ta'ala, fatamatta'u fi salasati ayyam, tunggu 3 hari. Hari pertama tukar. Siapa yang bunuh unta dan terlibat dengan konspirasi itu, hari pertama bertukar muka jadi kuning. Hari kedua bertukar jadi merah. Hari ketiga jadi hitam. Hari keempat datang pekikan malaikat tak silapnya. Apa hancur habis. Tu cerita-cerita bukan dah lama takut silap tengok. Takut silap cerita. Tapi silapnya kaum Nabi Soleh dihancurkan dengan pekikan malaikat.
Wa minhum man akhadhathu sayha, ada yang kena perkikan malaikat. Ada yang kena ada kena taufan, ada kena telan bumi. Macam-macam cara orang Taala hancurkan umat dulu. Cuma umat Muhammad SAW orang Taala tak buat gitu. Tak buat gitu. Siapa yang engkau je gedebum mampu Ada. Wahabi pun hidup nama banyak. Zionis pun macam mana? Oi, dijajah sikit sampai Palestin tu macam negeri bapak dia lah. Buh pergi bahasa bapak dia sana. Sikit sana. Baik, atas kita bicara didalah ataupun kaedah burhan yang didatangkan, kaedah berfikir, Allah Ta'ala bagi Nabi Rasul mukjizat. Mukjizat tu seolah-olah Allah kata ni benar ni. Dia kata dia terima wahyu sampai daripada aku buktikan bahawasanya memang dia benar, aku support dia. Kau minta apa ya, semua aku perkenankan. Benda tu pelik luar biasa, tak ada siapa boleh buat macam ni melainkan semua dengan kehendak dan keizinan aku restui dia. Mukjizat ni seolah-olah Allah Ta'ala kata dengan firman dia, benar hamba aku apa yang aku sampaikan. Itu maksud dia kata seolah-olah mukjizat tu dia supporter, dia support apa yang disebut oleh Nabi Rasul benarnya. Bahkan khasnya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan Quran tu sendiri seolah-olah lah bagi tahu dah, ni benar memang aku adalah kalamullah. Pasal orang Arab sebelum datang Quran, dia orang tak pernah dengar bahasa yang seindah macam mana Al-Quran. Dalam kitab-kitab ulama kita syarah, saya ngaji pun tertunggu memang sebut, dia kata apa? Quran ni jangan kata nanti 3 ayat 4 ayat. Ayat-ayat yang sebelum ni orang Arab tak pernah dengar, walaupun dalam Quran turun hanya 1 huruf. Hak tu pun dia dah tercengang. Tercengang pasal sebelum ni tak pernah dengar. Memang mukjizat. Turun ayat Quran apa? 1 huruf je. Qaf. Satu huruf je. Wal Quranil Majid. Uslub tu pun dia dengar pun dia dah ketar dah. Ma sami'na hadza fi abaina. Kami tak pernah dengar tok nenek kami duk baca macam ni. Apa benda ni? Nak kata jampi bukan jampi. Nak kata sihir bukan sihir. Nak kata syair tak syair. Nak kata kalam kataan biasa bukan kata siapa. Apa benda ni? Tapi dengar cakap pelik. Tu qaf, sad, nun. Dengar tu pun dia dah terkejut dah. Ya Allah, benda ni kau baca apa ni? Itulah kata Rasul kata, bukan hak aku. Jibril datang bagi wahyu kat aku. Kalau kata andai daripada aku, lama dah aku baca ini, mereka pun biasa dengar dah. Orang Arab pun tak bisa dengar, aku tak bisa dengar. Aku hanya sampaikan apa yang disampaikan kepada aku. Seolah-olahnya Allah Ta'ala bagi tahu, benar ni wahyu daripada aku ni. Ni hamba aku ni. Benar ni. Apa yang disampaikan tu betul. Memang dia ialah Nabi Allah, Rasulullah. Tu Quran tu mantabat dia macam tu. Pasal Quran juga. Jadi setiap mukjizat tu seolah-olah dia adalah wahyu. Benar hamba aku apa yang disebut. Itu baru 1 huruf, qaf. Belum Toha, betul ayat tu. Tu baru 1 huruf, ini 2 huruf. Toha, Alif Lam Mim. Dengan ada dengung tak dengungnya. Tak pernah dengar orang Arab dengung tak dengung. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita tak ada, kita orang Melayu tak ada macam tu. Kita tak tahu apa nilai Quran tu. Baca sedap macam mana, lopo bodoh gitu. Itu yang kena mengaji tu. Tapi kalau nisbah Rasulullah diturun tu, Quran tu macam mana, cukup dah menerujakan mereka walaupun hanya 1 huruf. Itulah kaedah tu. Jadi kita nak ambil kaedah burhan ni tahu mana? Mukjizat adalah burhan di atas Nabi Rasul benar. Siap. Sudah. Satu, benar ni apa dia? Memang zat mereka benar dan percakapan mereka benar dan takkan ada apa-apa pun nak membohong. Itulah. Sekali lalu macam tu. Alhamdulillah orang Ta'ala jadi kita orang Melayu ni satu sifat yang besar ada kat kita. Dah terdidik dengan apa asal ulama dulu apa? Kita ni tak pernah bila selagi dengan Nabi Muhammad bercakap je macam mana? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selawat suku
Lepas tu buat apa? Kita tak pernah dusta dan bohong dengan dia. Bahkan satu sifat yang ada pada orang Melayu yang sangat bagus apa dia? Kita ada kepercayaan dengan para ulama dan tutup guru. Satu kita pakai semua Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Cuma zaman belakang ni habis-habis dah dikutuk habis semua ulama-ulama ni. Ulama mazhab pun dah dikutuk dan dipelekehkan, bawa susah lah. Pendapat Imam Syafi'i menyusahkan orang ramai lah. Kalau ada perselisihan di kalangan ulama hadis, ulama-ulama fiqh ni, kita balik pada Quran hadis, kita tinggalkan ulama, kita nak ikut hadis bukan ikut ulama. Ya kan? Kita dah sampai zaman fitnah macam ni kan. Umat dulu yang pakar-pakar dalam bab ilmu ni, yang mereka memang menjunjung perintah Allah Ta'ala, yang memang nak selesaikan semua bahan mentah daripada Quran hadis dengan huraian yang betul, dah dituduh sebagai orang yang tak ikut Al-Quran dan Sunnah. Agak sikit. Kita duduk zaman tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berara kita semua. Cuma hati-hati jangan pergi duduk halaman-halaman mereka. Jangan duduk medan-medan mereka. Kalau tak pandai, jangan pergi duduk. Kalau nak duduk, pastikan ada proteksi elok-elok. Aku tak masuk lah. Jadilah macam ikan duduk dalam air laut. Walaupun duduk dalam laut bertahun-tahun, dia tak pernah masin. Pasal apa? Pasal dia hidup dengan sedar. Pasal dia hidup tu, satu, dia tak masin. Air laut, masin dalam laut, tak boleh memasin dengan badan dia. Pasal apa? Pasal dia sedar. Dia ada protect. Dengan sebab dia sedar tu, masin tak masuk dalam badan. Tapi bila dia mati, gaul garang kunyit tak boleh masin. Jangan campur dengan Wahabi, kau mati kau bodoh, hati kau mati, ilmu kau mati, habis semua faham Wahabi masuk dalam badan kau jadi Wahabi. Sikitlah situ. Hati-hati lah. Tu bandingan bahasa tutup guru macam tu lah. Guna bahasa ibarat aja untuk faham misal. Situ dulu, sambung nanti insya-Allah kita bicara wa amma burhanu wujubil amanah. Wallahu a'lam. Soal kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.